Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga, yang dihormati lagi dikasihi ibunda dan adik-beradik jauh dan dekat, yang dihormati sahabat handai, khususnya kawan-kawan setaman, rakan-rakan sepermainan, dan pendengar-pendengar yang sudi mendengar mau'izah yang saya akan cuba sampaikan sekadar yang mampu, insya-Allah. Saya bukanlah di kalangan orang yang arif, orang yang alim, tapi saya cuba nak menyampaikan sekadar yang mampu sebagai memenuhi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Dan kebetulan kita berada di musim PKP ni, duduk di rumah, tak ada banyak masalah, tak ada banyak kerja, jadi ada baiknya merujuk pada kitab-kitab yang masih ada, yang tersimpan, daripada dimakan oleh anak-anak ataupun berhabuk. Lebih baiklah kita ambil, kita cuba baca dan kita kongsi bersama, insya-Allah. Hadis pada malam ini saya membawa kitab dari kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Satu hadis daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini panjang, saya baca sikit kemudian saya terus baca makna dia teruslah. Saya baca sikit saja matannya, dan saya terus baca makna dia sebab panjang. Takut masa, kita tak mau masa yang panjang lah. Saya cuma ambil sikit saja. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, intalaqa salasatun nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar fadakhaluhu fan hadarat sakhratum minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Maknanya, antara maksudnya dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu, terjadi pada masa dahulu sebelum kamu, makna sebelum zaman kita ini, terjadi pada zaman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut
zaman bila. Tapi zaman sebelum dia, zaman Nabi mana? Nabi tak sebut. Mungkin zaman Nabi Musa alaihissalam, dan mungkin zaman Nabi lain. Terjadi satu peristiwa. Pada zaman itu, 3 orang yang bersama berangkat berpergian. 3 orang kawan baik ni, kawan baik sungguh, berangkat berjalan. Akhirnya dalam perjalanan mereka itu berkawan, mungkin mencari kehidupan. Dalam kehidupan ni mencari nafkah kehidupan ataupun berjalan-jalan, melihat sesuatu alat, keindahan alam, atau mencari sesuatu benda, ataupun mencari barang-barang keperluan kehidupan. Sehingga mereka 3 orang ni berjalan sampailah waktu malam. Tak sedar rupanya sudah malam, gelap gelita. Sehingga mereka rasa nak balik tu jauh. Mereka telah berjalan dah agak terlajak. Nak patah balik ni jauh dah cuaca malam. Zaman dulu tak ada lampu elektrik macam ni. Jadi mereka berkata, malam ni terpaksalah kita tidur di dalam gua. Di sana tempat tu bukit-bukit. Tanah Arab ni banyak bukit-bukit. Dan kebetulan di situ ada gua yang untuk boleh bermalam. Tiba-tiba mereka pun duduk dalam gua tu lah. Pergi duduk dalam gua tu. Tiba-tiba sedang mereka duduk dalam gua itu, terjatuhlah sebuah batu besar dari bukit itu. Bukit yang mereka duduk itu, tiba-tiba terjatuh batu yang besar. Hadis ini masyhur dah. Selalu diperbincangkan oleh para pendakwah-pendakwah yang lain. Kemudian terjatuh batu besar dari bukit itu sehingga menutupi pintu tu. Pintu gua yang mereka masuk itu tertutup. Sehingga mereka tidak dapat keluar. Maknanya mereka terperangkap dalam gua tersebut. Kalau kita pun duduk dalam gua, tiba-tiba batu besar jatuh, tak boleh nak keluar, serba salah. Bukan serba salah, takut. Sudahlah kita duduk jauh daripada orang, nak keluar macam mana? Makanan kita pun tak cukup ni, bawa makan sekadar untuk makan untuk mungkin hari ini saja. Kita terperangkap ni berapa hari dalam ni kita nak duduk ni. Batu ni bukan kita nak boleh tolak dengan tenaga kita yang ada ni. Besar. Batu besar jatuh. Sehingga menutupi pintu gua itu. Sehingga mereka tak dapat keluar. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada dapat menyelamatkan kita lah. Dia kata, tak ada yang dapat menyelamatkan kita pada hari ini. Dari bahaya ini. Mereka pun mengaku lah. Tak ada lah yang dapat menyelamatkan. Lalu berfikir mereka macam mana nak buat ni. Berbincang 3 orang sahabat ni. Sahabat ni pun sahabat yang soleh. Sahabat orang yang soleh, orang yang baik. 3 orang ni orang yang baik, yang ahli ibadat. Bukan mereka ni ahli maksiat, tak. Mereka ni ahli ibadat, orang baik, kawan yang baik. Lalu berbincanglah mereka macam mana nak keluar ni. Mereka kata tidak ada jalan dah nak keluar ni. Akhirnya dari mereka bermesyuarah itu, mereka kata kita tak dapat nak keluar dah daripada keadaan ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah jalan dia. Kita pun dalam keadaan kita terperangkap begitu. Nak minta tolong kat siapa? Kita nak menangis, siapa nak dengar? Nak teriak, siapa nak dengar? Nak keluar orang, siapa nak dengar? Tak ada manusia.
nak minta bantuan, tak ada. Hanya minta tolong kepada Allah dengan doa kepada Allah. Lalu ada antara sahabat tu kata, adakah sekadar kita berdoa ni batu boleh bergerak? Lalu bincang lagi. Lalu mereka berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebutkan perbuatan yang soleh yang kita pernah lakukan. Ini dipanggil tawassul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawassul dengan perbuatan yang pernah kita buat, perantaraan kita sebut benda yang pernah kita buat. Kita berhubung, kita kaitkan, sabitkan benda yang pernah kita buat baik masa hidup kita ini, kita sebut dalam doa kita. Kita sabitkan, kita kaitkan dalam doa kita itu, kita sebut dalam doa kita benda yang, perbuatan yang kita buat, lakukan yang baik dalam doa kita. Perbuatan yang baik, yang soleh, dinamakan tawassul. Lalu yang pertama tadi kata, lalu memang kata tak apalah kalau begitu. Kita berdoa kepada Allah. Sambil kita berdoa itu dengan penuh sungguh-sungguh, kita menyebut kebaikan kita kepada Allah. Minta Allah simpati kat kita. Dengan kita perantaraannya seolah sebagai satu perantaraan, perhubungan dengan amal kebajikan yang pernah kita buat dulu. Minta Allah tolong aku dulu pernah buat macam ni. Pada hari ini kau tolonglah aku ya Allah. Seolahnya begitu. Lalu setujulah tiga orang ni. Ikhtiar. Cuba ikhtiar macam tu. Sudah tidak ada jalan lain lah. Sudah tidak ada jalan lain. Inilah jalan yang mereka dapat. Berdoa sambil bertawassul dengan amalan mereka. Amalan yang mereka buat dalam kehidupan mereka sebelum ni. Lalu yang pertama dari mereka itu berkata, ya Allah, dahulu saya mempunyai 2 orang ibu bapa yang sudah tua. Ini dalam doa ni dia sebut ni. Saya tak sebutlah matan hadis dalam bahasa Arab ni, sebab panjang. Antara qala rajulun minhum Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Panjanglah tu kalau nak sebut tu. Wa kuntu la a'biqu qablahuma ahlan wala malan fan abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma abuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Panjang hadis tu, kalau nak baca ni panjang. Hadis ni memang panjang. Bisa ambil makna dia, kita nak ambil mafhum makna dia. Lalu dia kata, ya Allah, dulu saya punya 2 orang ibu bapa yang sudah tua serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum pada sesiapa pun sebelum kedua-duanya. Ayah dia lanjut usia, ibu dia pun lanjut usia, dan dia tak pernah beri minum susu kepada anak isteri dia pun dia tak bagi lagi sebelum ibu dia dan ayah dia minum. Sampai begitu sekali dia hormat pada ayah dia. Dia menghormati ayah dia, memberi penghormatan pada ayah dia. Susu yang diperah tu, susu segar tu, dia tak bagi anak dia minum lagi, isteri dia minum lagi, kecuali ayah dan mak dia tu minum dulu. Sebab ayah dia tu uzur, mak dia tu uzur. Sama ada pada keluarga ataupun hamba saya. Pada keluarga dia yang lain ataupun hamba dia tak bagi. Maka pada satu hari ni dalam doa ni dia mencurahkan pada Allah Ta'ala. Dia berdoa sambil dia menyebut kebaikan yang dia pernah buat dulu.
Ni dia tawasul dengan benda baik dia tu. Dia menyebut lagi, ya Allah, sehingga saya pulang pada keduanya. Satu hari dia kata saya balik, lewat, kemudian saya lihat ayah dan mak aku sudah tidur. Ya Allah, satu hari aku balik, dalam aku mencari daun-daun untuk makanan ternakan dia, ayah dan mak dia tidur. Saya terus memerah susu untuk keduanya. Dia perah kat susu tu. Walaupun mak dia tidur, dia perah susu. Kemudian dari bekas susu tu dia masuk dalam bilik mak dia, ayah dia tu, tapi dia tak menggerakkan, tak mengejutkan ayah dan mak dia, sebab dia tahu ayah dia tak sihat, mak dia tak sihat. Takut bila jaga nanti terkejut. Sebab orang sakit ni bila dia tidur dia boleh rehat. Satu kerehatan bagi orang sakit ni kalau tidur ni. Dia pun tunggu sehingga kukulah segi ayah dia bangun, mak dia bangun. Kami duk pegang susu tu. Kemudian saya tetap dalam keadaan yang demikian, menanti mereka bangun. Sehingga susu yang saya pegang itu duduk dalam tangan saya. Dia tunggu, duduk jaga. Sehingga fajar tiba, sehingga terbit fajar. Dan dia teringat pula pada masa fajar, nak terbit fajar itu, tengah malam, penghujung malam itu, anak kecil dia menangis. Lapar. Biasalah anak-anak kecil ni kelaparan. Dekat kaki dia. Main dekat dia. Tapi dia tak bagi lagi susu tu. Dia kata dia nak simpan dulu untuk ayah dan mak dia bagi bangun dulu. Dekat subuh tu. Lepas tu baru nak pergi ke anak dia. Makna dia hormat. Dia hormat, dia memberi penghormatan. Dia menghormati sungguh pada ayah dia. Taat sungguh kepada ayah dia. Ya Allah, jika yang saya buat itu betul-betul benar-benar kerana mengharapkan keredaanmu, apa yang aku buat itu, sehingga susu yang aku pegang dan aku tak bagi kepada anak aku lagi walaupun menangis, kerana nanti ayah aku, mak aku jaga dulu, sedangkan mereka uzur. Jika aku buat itu ada kebaikan pada diriku dan dapat keredaanmu, apa yang aku buat itu tak berdosa, maka lapangkanlah sikit. Kami yang ada 3 orang ni, lapangkanlah sikit, bukalah pintu tu untuk kami. Dengan berkat kebaikan yang pernah aku lakukan tu, bukakanlah pintu itu untuk kami keluar. Ini panggil tawassul dengan kebaikan. Tiba-tiba batu itu bergerak sedikit, tapi tak boleh keluar lagi. Ini cerita hadis, tuan-tuan. Cerita hadis muttafaqun alaih. Bersepakat semua periwayat hadis. Bukan kata hadis dhaif. Tapi berlaku bukan zaman Nabi Muhammad. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi cerita. Ni kata mukjizat Nabi Muhammad ni. Nabi tahu kisah sebelum tu. Padahal Nabi tak hidup zaman Nabi tu. Tapi dia tahu cerita tu dari mana? Daripada malaikat Jibril AS. Nabi tahu kisah-kisah sebelum kedatangan, sebelum kelahiran dia. Nabi tahu kisah-kisah. Banyak dalam hadis-hadis Nabi menceritakan kisah sebelum dia lahir. Zaman-zaman Nabi lain. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dapat menceritakan. Dari mana Nabi Muhammad dapat menceritakan sedangkan dia tak hidup zaman tu?
Istilah daripada malaikat Jibril alaihissalam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni bukan seorang yang dia sendiri melantik diri dia jadi nabi. Kalau tidak, masakan dia tahu benda-benda yang sebelum tu. Nabi adalah benar, nabi yang sebenar. Tapi kalangan puak musyrikin yang tak dapat hidayat ini masih lagi tidak mengiktiraf. Ramai yang tak iktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rasul, tak mengikut. Dan ada yang iktiraf tapi hati mereka tu degil. Mereka tahu Nabi Muhammad ni seorang yang baik. Ada di kalangan orang musyrikin Mekah tahu Nabi Muhammad ni tak pernah bohong. Tahu Nabi Muhammad ni seorang yang baik. Tahu Nabi Muhammad ni seorang yang bercakap benar. Tetapi dengan sifat keegoan mereka menolak ajaran Nabi. Ketika nak letakkan Hajarul Aswad, beberapa kabilah, Nabi kecil lagi masa tu, beberapa kabilah, antaranya kalau tak silap 4 kabilah, bila Hajarul Aswad tu jatuh, mereka berebut nak letak sehingga nak berlaku pergaduhan. Masing-masing kaum nak letak sebab mereka bagi mereka meletak Hajarul Aswad tu satu yang mulia. Jadi mereka setiap kaum nak letak. Kaum ni nak letak, berebut nak letak tempat asal dia balik, tempat Hajarul Aswad tu. Sehingga nak bergaduh. Akhirnya mereka buat mesyuarat. Mereka mesyuarat juga. Kalau nak berkelahi pun. Arab ni berkelahi dulu ni nombor 1 lah. Dia katalah begini, kita lihat siapa yang lalu kot ni awal hari ni, lalu kot depan kita ni, Masjidil Haram ni, Kaabah ni, kita panggil dia jadi hakim. Selesai masalah kita ni. Dengan takdir Allah SWT, Nabi, masa tu bukan Nabi lagi, Muhammad, lalu mereka panggil. Mereka kenal. Muhammad ni mereka kenal. Dia pun tahu betul tak baik. Muhammad datang sekejap. Muhammad kata, kenapa? Selesaikan masalah kami ini tentang batu ini. Macam mana kami nak buat ni? Muhammad kata, senang saja. Senang. Sedangkan kami tak dapat nak menyelesaikan ni. Hampir nak bergaduh dah ni. Hampir nak dermen muka dah ni. Lalu Muhammad minta satu kain, macam kain serban tu, hampar. Letakkan Nabi Muhammad ambil batu tadi, letak di tengah kain serban tu. Kemudian dia minta setiap kaum tu, setiap wakil kabilah tu, setiap kaum tu, pegang di hujung 4 bucu. 4 kumpulan, 4 bucu. Angkat. Angkat. Boleh sama-sama angkat. Batu tu duduk di tengah. 4 kabilah duduk setiap bucu tu. Angkat. Sampai ke tempat nak letak Hajarul Aswad, Muhammad ambil pegang batu tu, letak. Jadi, tak jadilah mereka bergaduh. Mereka mengatakan mereka telah dapat sedikit sebanyak saham untuk meletakkan Hajarul Aswad. Dengan mengangkat tu mereka dah puas hati dah. Dengan mengangkat tu seolah mengangkat serban dengan Hajarul Aswad tu seolah mengangkat Hajarul Aswad lah. Seolah begitu. Sebab itulah Nabi Muhammad selepas itu digelar sebagai Al-Amin, seorang yang amanah. Dan segala duit kupang, segala harta, gelap emas dan sebagainya, jika mereka nak berjalan jauh, mereka simpan dekat Muhammad. Walaupun mereka tak Islam ni, walaupun mereka tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada ajaran Muhammad, tapi mereka bila nak jalan jauh, mereka bagi Muhammad simpan. Seolah-olah rumah Muhammad tu macam bank. Dan sistem bank yang pertama ni Islam yang ajar.
rumah Muhammad ni dijadikan tempat simpanan. Kenapa orang musyrikin tidak simpan duit? Mereka nak jalan jauh, tak mau bawa duit banyak, apa mau banyak, takut nanti di tengah jalan dia macam-macam. Kenapa mereka tak simpan rumah kawan-kawan mereka yang lain? Mereka ada kawan lain. Yang musyrikin ni kawan-kawan mereka banyak. Sebab apa? Mereka pun tak harap dekat kawan mereka. Mereka takut kawan mereka songlap. Mereka takut kawan mereka ambil. Jadi mereka simpan kepada Muhammad. Dia tahu kata Muhammad ni budak baik. Mereka simpan Muhammad. Itu menunjukkan bahawa mereka mengiktiraf Muhammad, tapi tidak mahu mengikut ajaran Muhammad. Sebab apa? Sebab keegoan yang ada dalam hati mereka. Karena jika mereka masuk Islam, mungkin setengah ulama mengatakan jika mereka masuk Islam, habislah bisnes mereka. Kebanyakan mereka ini adalah tokek-tokek arak, tokek-tokek buat patung, tokek-tokek judi. Bila masuk Islam, semua benda tu benda yang Allah tak bagi, yang Nabi tak bagi buat. Jadi bisnes mereka akan rugilah jika masuk Islam. Sebab mereka tak masuk Islam itu sebab bukan kerana tak percaya kat Islam, tidak. Bisnes mereka akan rugi. Sebab itu mereka tak masuk Islam. Tapi harta mereka simpan dekat Muhammad. Sebab itu bila Nabi Muhammad SAW dalam sambung sikit dalam peristiwa hijrah, Nabi pindah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia tinggalkan Sayyidina Ali. Dia pesan kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak pergi. Dia suruh Sayyidina Ali tidur di tempat berbaringan dia. Kemudian dia beritahu kat Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ni barang-barang yang orang-orang Quraisy, orang-orang yang termasuk orang-orang yang memusuhi kita lah, kita. Nanti kamu bagi balik, serah balik barang ni. Yang ada dalam peti ni, kamu serah balik kepada mereka. Ini nama sekian, ada. Bagi balik. Itu sifat amanah Rasulullah SAW. Bank yang pertama itu, Muhammad, Islam sebagai penunjuk contoh, sebagai tempat simpanan harta. Barat tak ada apa lagi macam tu. Sebab tu banyak benda yang ada pada hari ini, Barat ambil daripada Islam. Cuma mereka modified. Dan kebetulan Islam pula dalam keadaan yang masyarakat yang berpecah belah dan sebagainya, di kelemahan itu diambil kesempatan oleh orang kafir. Mereka membina kemodenan itu dan mereka mengatakan itu hak mereka. Tidak. Asalnya adalah, kebanyakannya adalah daripada Islam. Termasuk dalam ilmu-ilmu semua, matematik, dalam ilmu-ilmu perubatan, Ibn Sina, banyak daripada Islam. Itu sejarah silam lah. Baik. Dia kata pesan Sayyidina Ali, nanti kamu bila siang besok bagi balik harta-harta ni semua. Tengok jujurnya Nabi Muhammad SAW, dia tak bawa harta-harta ni ikut sama. Tak bawa pergi ke Madinah. Sedangkan Islam pada masa itu susah. Islam itu susah. Umat Islam susah. Miskin. Kalau kita kan lemah-lemah halal iman ni kan, nak pindah ni duit orang duk simpan emas, duk simpan rumah kita, bawa pergi sekali ya. Tak, Nabi tak ambil sekupang pun. Nabi suruh serah balik. Itu sifat amanah Rasulullah SAW. Dia tak ambil kesempatan walaupun dia menjaga sungguh amanah itu. Sebab itu amanah ni penting. Dalam kita nak memilih apa-apa pun, seseorang mesti melihat seorang yang amanah.
terutama dalam kepimpinan, seorang yang amanah, bukan hanya hendakkan pada satu jawatan tapi tidak beramanah. Ini dia membawa nanti di akhirat nanti penyesalan yang amat besar. Tapi kalau dia bekerja dengan amanah, akan memberi pahala kepada dia. Adakah lagi kepimpinan yang bersifat seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Waktu malam dia berjalan melihat rakyatnya. Adakah lagi kepimpinan sifat yang seperti itu dalam masyarakat? Waktu ketika mana rakyat sedang tidur, dia berjalan pergi melihat keadaan rakyatnya. Dulu rumah taklah macam taman-taman sekarang ini. Dulu kebanyakan khaimah-khaimah dan sebagainya. Boleh nampak dari jauh lampu-lampu, pelita. Jalan dengan kawan dia, seorang peneman dia. Ini pun dia ambil contoh juga. Waktu malam kita berjalan ni, baik kita bawa seorang peneman. Walaupun kita seorang pemberani. Sayyidina Umar ni orang yang berani. Memang berani. Tapi dia bila berjalan, dia bawa kawan dia. Kita pun macam tu. Kalau kita berani mata mana pun, kalau berjalan malam, bawa kawan. Kita ambil tauladan tu. Dia sebagai seorang pemimpin, dulu hati dia seorang yang keras. Seorang yang orang takut dengan dia. Tapi bila dia Islam, dia jadi pemimpin, dia seorang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dia tak menjalankan amanah. Takut dia disoal di akhirat nanti. Dia berjalan waktu malam mencari rakyat dia yang mana susah. Sukar kita nak mencari kepimpinan orang yang ada seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu dari jauh dia nampak waktu malam tu berjalan tu, dia nampak ada lampu pelita dari satu kemah. Dia pun pergi pelan. Dari kemah itu dia mendengar seorang anak kecil menangis. Dia mendengar. Lalu dengar suara anak tu, "Ibu, saya lapar ibu. Saya lapar." Dan dia lihat daripada celah-celah kemah itu, ibu dia sedang memasak dalam satu periuk tu, satu bekas tu, air dengan batu. Duk bunyilah menggelegak. Ibu dia kata pada anak dia, "Sabar nak. Nanti bila masak, kita pakai makan." Bila nak masak air dengan batu? Cuma ibu dia tak ada alasan dah nak macam mana nak bagi alasan dekat anak dia kata makanan tak ada. Cuma dia buat cara tipuan, masak air dengan batu, bagi anak dia menunggu sampai tertidur. Sayyidina Umar melihat peristiwa itu, menangis dia. Dia kata di akhirat nanti macam mana dia nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan dia seorang pemimpin. Diberi bertanggungjawab. Pemimpin ni makna orang yang diberi tanggungjawab. Itu pemimpin. Lalu Sayyidina Umar menyuruh kawan dia tadi balik pergi ke istana dia, ke rumah dia, bawa satu bekas makanan. Kita bawa satu karung lah makanan. Bawa mai sini. Lalu pun kawan dia pun pergilah bawa tanggung satu makanan. Gandum dan sebagainya. Bawa mai. Kemudian lalu Sayyidina Umar memberi salam. "Assalamualaikum." Lalu dijawablah oleh ibu yang ada dalam kemah tadi. "Waalaikumsalam." "Ada apa, Tuan?"
Dia tak kenal Sayyidina Umar, dia tak kenal. Lalu ni saya bagi sedikit makanan kepada puan untuk nak sebagai makanan puan dan anak puan pada malam ini. Esok dia kata ni makanan yang untuk kamu pada malam ini. Kamu kenal tak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, sedangkan dia Sayyidina Umar. Dia tanya, kamu kenal tak siapa pemerintah di sini, kerajaan ni? Dia kenal Sayyidina Umar. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Tak apalah. Esok kamu pergi ke jumpa dia. Esok kamu pergi ke kita istana lah. Jumpa dia. Pergi ke tempat dia, ke rumah dia, jumpa dia. Mungkin nak kata istana tu pun mungkin tak berapa tepat kan, dalam keadaan umat Islam pada masa tu belum lagi lah kemewahan yang semuanya. Kita pergi ke rumah. Esok pergi ke tempat dia, rumah dia. Lalu dia petua ubah gini-gini. Tak, perempuan tu kata, baik, terima kasih Tuan. Esoknya dia pergi. Dia pergi, dia tengok masuk. Dia tengok, terkejut. Bahawa yang duduk di depan dia, di atas kursi singgasana tu, kursi itu, adalah lelaki semalam. Yang membawa makanan kepada dia semalam tu. Yang beri makanan kepada dia semalam tu. Baru dia tahu kata yang datang pada semalam itu Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ini kehebatan Islam. Dia kagum. Pemimpin yang macam ni, seorang pemimpin yang waktu malam sanggup berjalan mencari rakyat yang susah. Yang bekerja tidak ikut jam. Patutnya waktu malam ni tidur. Pukul 8 esok baru buka. Tapi Sayyidina Umar tidak. Inilah di antara ahli-ahli syurga yang Allah jamin syurga. Masa hidup dia lagi pun Nabi kata Sayyidina Umar ni adalah salah seorang ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Osman, semua ni sebelum mereka mati lagi Nabi sebut dah mereka ni adalah ahli-ahli syurga. Sebab apa? Layak dengan kebaikan yang mereka buat. Nabi pun bagi tahu tu bukan daripada dia pilih. Dia pun dapat daripada ilham, dapat daripada wahyu. Bukan ilham, dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya lajak pergi tu, tak apa lah. Kemudian terkeluar sikit batu tadi. Dengan munajat kawan tadi, dengan tawasul lelaki pertama tadi. Tapi tak boleh keluar lagi. Kemudian kawan yang pertama kata, sekarang giliran kamu pula lah. Lalu yang kedua pun sama. Yang kedua dulu dia kata, ya Allah, dahulu saya pernah terikat cinta kasih dengan anak saudaraku. Dia pernah bercinta, dia kasih, dia suka dengan anak saudara dia. Maka kerana sangat cinta kasihku tu, saya selalu merayu dan ingin melakukan perbuatan jahat dengan dia. Saya duduk rayu dia dengan anak saudara dia ni. Duduk merayu untuk melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat ni mana nak berzina lah. Tapi dia tak mau. Perempuan tadi menolak. Sehingga satu masa datang zaman yang kita kata lapar, zaman kelaparan. Zaman kita kata ekonomi meleset. Anak saudara dia ni datang kepada dia minta bantuan pada dia. Minta pada pakcik dia lah. Maka saya memberi kepadanya 120 dinar. 120 dinar.
Kalau banding dengan duit sekarang ni, duit Malaysia ni, emas tu. Dinar ni duit emas. Bayangkan berapa ribu. Kemudian saya bagi dekat dia 120 dinar. Tapi dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku pada malam itu. Dia bagi duit. Tapi dengan syarat, dia bagi dah. Kemudian dia kata syarat, kamu serahkan dirimu kepadaku. Dalam satu riwayat lain disebut, setelah perempuan tadi pun dia tak boleh nak buat apa lah. Dalam keadaan dia terdesak dengan antara kesusahan dan sebagainya. Ujian juga untuk dia pun. Lalu dalam keadaan mereka itu duduk begitu, setelah saya duduk antara kedua duduk dalam keadaan bersedia lah, maka perempuan tadi, anak menakan dia tadi kata apa? Pakcik, takutlah kita kepada Allah dan janganlah pakcik membuka cincin saya. Apa maksud cincin? Membuka kemaluannya. Jangan melenyapkan kegadisannya. Tolonglah pakcik, ini takutlah kita kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Pakcik pun kena takut kepada Allah. Bila dia sebut begitu, perempuan tadi sebut begitu, dia pun segera reda, tak terus nak rasa lain. Padahal dia rasa hendak lagi, tapi bila perempuan tu kata takutlah kepada Allah, maka dia segera bangun. Dia segera bangun dan dia tinggalkan gadis itu, anak menakan dia tu, dan tinggal sekali dengan duit tu dia tak ambil lah. 120 dinar tu dia tak ambil. Dia bagi terus perempuan tu. Dan dia pun terus pergi dari situ. Dia rasa malu. Dengan sebab apa? Takutlah kamu kepada Allah. Perkataan tu yang terbit dari perempuan tu. Ya Allah. Lelaki tu mengatakan, Ya Allah, jika saya berbuat yang demikian itu dengan niat untuk mengharapkan keredaanmu, Ya Allah, maka hindarkanlah kami dari kemalangan ini yang kami terkurung ni. Jika aku buat itu, Ya Allah, ikhlas karenamu. Karena lelaki tadi menyedarkan bahawa aku tak melakukan satu kesalahan yang besar. Sebelum aku melakukan kesalahan yang besar, dia telah mengingatkan aku takutlah kepada Allah. Jika kebaikan ada padaku itu, jika aku buat itu baik, bukakanlah pintu ini untuk kami semua, Ya Allah, untuk keluar. Maka batu besar itu kemudiannya terbuka lagi. Terbuka lagi sikit. Tapi belum dapat keluar lagi. Terbuka sikit. Tadi terbuka sikit dah yang pertama. Yang kedua, terbuka lagi. Ini hadis lah. Ini hadis Rasulullah. Nabi tak bercakap satu perkara yang hikayat 1001 malam, tidak. Hikayat Malin Demam, tidak. Hikayat hantuah pun tidak. Nabi cakap yang betul-betul. Tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada siapa. Kita semayang pun percaya kepada hadis lah. Al-Quran dia sebut semayang. Tapi Nabi sebut tak macam mana? Apa nama cakap, apa nama ambil semayangnya? Al-Quran sebut tak? Ada kan? Sebut. Ada. Baik, ada. Dalam Quran ada. Al-Quran sebut tak? Bilangan rakaat semayang. Rokok, sujud, nak baca apa? Ada dalam Al-Quran? Tak ada. Jadi kita ambil dari mana? Kita sembahyang ni kita ambil dari mana? Dari Nabi SAW. Hadis, dia menafsir Al-Quran. Kalau kita baca, belajar ni banyaklah. Ada Quran menafsirkan Quran. Ada hadis menafsirkan Al-Quran. Dia banyak.
Kemudian batu tu terbuka sikit, tapi tak boleh nak keluar lagi. Tapi terbuka tu kira terbuka agak luar dah lah, tapi tak boleh keluar. Tak muat lagi. Tak cukup lagi. Lalu yang ketiga, lelaki ketiga. Sekarang giliran kamu pula lah. Ni tawassul. Mereka bertawassul dengan amalan yang baik yang mereka pernah lakukan. Mereka tidak bertawassul dengan amalan yang jahat. Tidak. Tak ada lah dulu aku pernah curi kambing lah, apa semua lah. Jika baiklah aku curi kambing tu, bukalah pintu. Tak ada. Bukan begitu tawassul. Bertawassul dengan a'malus salihah. Amal yang soleh. Mereka bertawassul. Kemudian yang ketiga kata, lelaki ketiga pula. Ya Allah, dulu saya sebagai majikan, sebagai ketua, sebagai pengurus. Kita kata sebagai pengurus ladang lah. Korporat kan ni. Saya mempunyai beberapa orang buruh. Banyak buruh. Dan semua yang telah kuberikan upah masing-masing. Setiap bulan, aku bagi upah. Kecuali seorang lelaki. Dia pergi. Dia pergi dari tempat kerja tu sebelum ambil upah. Dia tinggal tempat kerja dia. Tak jumpa tuan dia ni. Dia pergi gitu ya, tanpa ambil upah. Tak ambil gaji. Tapi tuan dia seorang yang amanah ni. Dia simpan gaji tu. Gaji untuk lelaki tadi yang pergi tu dia simpan. Kalau kata sebulan 1,000 tu, dia simpan lah sebulan 1,000 tu. Contoh lah kalau sebulan 1,000. Contoh. Dia simpan 1,000 tu untuk lelaki tu. Dia simpan. Dia tak guna. Dia kata, oh kalau tak ambil baguslah untuk tu. Boleh kat aku. Tak. Dia simpan. Amanah. Kemudian upah tu saya kembangkan sehingga bertambah banyak harta tadi. Dan dia simpan tu bukan saja dia simpan. Dia melabur. Harta tadi, hak 1,000 tadi, dia tak simpan sebagai simpan mati. Orang kata, dia labur. Kalau kata dia seorang tokai kambing, dengan 1,000 tadi, dia boleh mungkin dia boleh beli lagi 3-4 ekor kambing, 5 ekor kambing. Dia beli dengan duit yang 1,000 tadi. Tambah lagi kambing dia. Dia guna duit siapa? Duit upah kawan tadi. Lalu kambing tadi membiak. Daripada modal yang dia bagi tu, tambahlah kambing dia, tambah. Kambing dia dah ada kambing tuan ni. Dia tambah lagi dengan modal. Daripada duit upah yang kawan tadi yang pergi tu. Setelah beberapa waktu, lama, pernah diceritakan bahawa lebih daripada 10 tahun lebih. Tiba-tiba dia datang balik. Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun. Ada yang kata dekat-dekat 20 tahun. Dia datang balik jumpa saya. Ya Allah. Dia nak minta upah yang dulu dia tak ambil. Oh, dia ingat juga upah dia tu. Tapi dia ambil balik besar-besar 10 tahun lebih. Lalu saya mengatakan kepada dia, hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upah aku yang dulu. Lelaki tadi kata, wahai Tuhan, wahai hamba Allah, aku nak main ni nak minta balik upah dulu yang aku tak ambil. Kemudian saya berkata, Tuan dia berkata apa? Tokey ni. Tuan tu berkata, semua yang kau lihat tu adalah hasil upah kamu. Kamu tengok ada satu kumpulan lungguk binatang tu. Ada haiwan dia buat kumpulan lah masing-masing kan. Dia buat kandang masing-masing. Hak kandang hak kawan ni membiak dia simpan sebelah. Dia tak campur dengan hak dia. Ini orang yang amanah. Dia kata hak kamu tengok tu kambing-kambing semua tu, ternakan tu, itu adalah upah kamu. Biar betul Tuan. Lalu Tuan dia menceritakan, betul. Duit kamu yang kamu tak ambil dulu, aku beli
haiwan, aku beli kambing, ternakan. Lalu dia membiak. Sampai banyak tu lah, sampai tengok lah, berapa puluh ekor. Kalau 20 tong, berapa ratus ekor. Kan, contoh. Banyak ekor lah. Tak tahu lah berapa ekor, tapi lebih daripada puluh ekor lah, ratus lah ekor. Dia kata, baik betul tuan. Betul, itu hak kamu. Modal kamu dulu. Aku laburkan. Ambil semua. Itu hak kamu. Lalu lelaki tadi mengambil semua. Apa dia tu? Berupa unta, lembu, kambing. Tu dia. Bukan kambing saja. Di sini disebut tuan itu beli unta, lembu, kambing. Dan juga hamba sahaya. Hamba nak jaga tu. Hamba saya tu nak jaga. Dia punya harta tu dah banyak sangat. Dia gunalah hamba. Orang upahan. Itu hak kamu semua. Orang upahan tu pun hak kamu. Macam dia tak percaya. Betul ke? Betul, itu hak kamu. Duit kamu. Dari hasil kamu. Kemudian dia kata lagi. Lelaki tu kata, hai tuan. Janganlah engkau menghina aku. Janganlah kamu perli aku. Mentang-mentanglah aku ni susah. Dah tuan dia kata aku tak ejek kamu, aku tak perli. Kemudian orang tu pun mengambil semua yang saya sebut itu dan tidak meninggalkan satu pun. Bila dah dia percaya semua dekat tuan dia tu, dia ambil semua. Kambing, unta apa semua tu, hamba saya semua tu, dia ambil semua. Dia tak tinggal dekat aku sikit pun. Koklah dia nak tinggal kepada aku seekor kambing ke, 2 ekor kambing ke, 3 ekor kambing ke, sebab aku duk bela dari puluh tahun dah ni. Duk jaga harta dia. Kalau dia nak beri pada aku sikit habuan. Nah 3 ekor kat tuan-tuan duk jaga. 3 ekor tu tak patut lah. 20 tahun, contoh 10 tahun bagi 3 ekor tak patut. Ni 10 ekor pada tuan. Daripada banyak-banyak ni. Saya bagi kat tuan-tuan jaga. Dengan amanah. Tak. Dia ambil semua. Dia bawa pergi. Tak tinggal satu pun. Kalau kita kata, tak patut sungguh. Kita jaga harta dia ambil semua. Tak tinggal satu pun. Kotlah nak bagi kat aku sekop. Itu kalau kita. Tapi hak lelaki ni dia tak rasa apa pun. Memang hak dia. Kemudian orang itu pun mengambil semuanya itu tanpa meninggal pun satu pun daripadanya. Ya Allah, terus dia bertawasul. Ya Allah, jikalau saya berbuat demikian itu dengan niat mengharapkan keredaan-Mu, Ya Allah. Jika aku buat benda tu untuk mengharapkan keredaan-Mu, maka lapangkanlah, hindarkanlah kami dari kesempitan ini. Tolonglah kami, Ya Allah. Bukakanlah pintu ini, Ya Allah, daripada perbuatan yang aku buat baik itu. Bukalah pintu ini, Ya Allah. Yang lelaki pertama tadi dah tawasul dengan kebaikan dia. Lelaki yang kedua, yang pertama tawasul dia buat baik dengan kedua ibu bapa. Yang kedua bertawasul dia meninggalkan perbuatan nak melakukan benda yang jahat walaupun dia boleh buat, tapi dia takut kepada Allah. Lelaki yang ketiga ini, dia menjaga amanah harta dan dia tak mengkhianati harta yang ditinggalkan kepadanya dan diserahkan balik kepada pemiliknya. Jika itu kebaikan, Ya Allah, bukakanlah pintu ini, Ya Allah, pintu gua ini, Ya Allah. Maka lapangkanlah, hindakkanlah kami dari kesempitan ini jika buat apa yang kami buat ini baik. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba batu besar itu terbuka, pintu itu terbuka, batu itu dia bergerak. Lalu mereka pun dapat keluar daripada gua itu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ni nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya faedah amal kelakuan yang tulus ikhlas.
Sehingga kita dapat gunakannya sebagai tawassul kita kepada Allah dalam usaha menghindar diri dari bahaya yang besar yang menimpa. Dan juga menunjukkan kepada kita keutamaan orang tua, menjaga orang tua, menjaga keluarga, dan menjaga hawa nafsu kita daripada melakukan kejahatan. Dan jangan kita rakus terhadap harta benda orang. Harta benda orang jangan kita makan. Sebab benda ini dia boleh membawa satu kerosakan, dia boleh bawa bahana di hari akhirat. Dan di dunia, dia boleh kita jadi satu pertolongan jika kita dalam kesempitan. Ini kesempitan dah ni. Tak ada. Kita pun boleh buat tawassul macam tu. Takdir kita suatu hari pergi satu tempat, naik perahu tengah laut, contohlah pergi tangkap ikan. Tiba-tiba datang ribut. Kita seorang diri ni. Kita nampak ribut. Tidak ada orang kiri kanan kita, tak ada. Maka apa yang kita nak buat? Kita tolong kepada Allah, nak tolong kepada siapa lagi? Nak terjun dalam laut? Tak betul. Maka pada masa itu kita berdoa kepada Allah. Berdoa dengan kita bertawassul. Dibolehkan kita bertawassul dengan amalan soleh kita yang pernah kita buat. Kita ingat apa benda yang kita kena buat. Benda soleh. Ini sebab kita terdesak. Kita dah terdesak antara hidup dan mati ni. Ni antara hidup dan mati. Barulah kita tawassul. Janganlah kerana sakit gigi sikit pun kita tawassul, tak boleh lah. Sakit gigi, pening kepala. Kita pun, aku dulu pernah buat baik, pernah begini-gini, legalah pening aku. Tak boleh lah. Tawassul ni kita benda yang kita rasa antara hidup dan mati. Kita tawassul. Allah terima. Kita di laut tadi, kita tawassul. Bahawa dulu aku pernah buat benda yang baik begini. Kampung aku tidak pernah ada masjid. Ya Allah, tidak ada masjid kampungku, ya Allah. Aku bina sebuah masjid, contohlah. Dengan harta yang aku ada, aku simpanan segala yang aku ada, aku buat sebuah masjid untuk kemudahan orang masyarakat, untuk sembahyang. Jika kebaikan yang aku buatkan itu, ya Allah, dapat ihsan daripadamu, ya Allah, kesian belas daripadamu, ya Allah, dan mendapatkan ridhaan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada keadaan ribut ini, ya Allah. Boleh kita tawassul macam tu? Boleh. Tawassul dengan benda yang baik. Tawassul dengan amalan kita, bukan tawassul dengan amalan orang. Tak, tawassul dengan amalan kita sendiri. Boleh. Jadi saya rasa panjang lagi tajuk ni. Jadi kita akan sambung insya-Allah lain kali. Tentang tafsiran hadis ini. Cukup saya cakap tentang itu, tentang hadis tentang 3 orang lelaki yang terkandas dan terperangkap di dalam gua, dan akhirnya mereka berdoa dengan menggunakan tawassul, perantaraan tawassul dengan kebaikan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Jadi mudah-mudahanlah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita satu masa kita akan jadi sesak juga. Sesak, ada satu masa kita sesak. Berjalan-berjalan ada satu masalah. Adalah masalah tertentu, kadang-kadang terdesak. Satu tak ada orang nak tolong kita. Kita berdoa kepada Allah. Ni antara susah dan payah ni. Contoh kita pergi tengah ladang tu. Berjalan kereta mati tu. Tengah-tengah hutan tu. Tak ada siapa nak tolong kita. Nak berjalan tak boleh. Kita tawassul dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan izin Allah akan datang pertolongan Allah. Dalam bentuk apa cara, wallahu a'lam. Mungkin ada orang lalu ke kita. Lalu kot tu. Mai tiba-tiba lalu kereta kot tu. Dia saja bukan saja lalu. Tu sebab apa tu? Sebab mungkin doa kita tu dimakbulkan oleh Allah SWT. Lalu dalam bentuk bantuan manusia. Jadi kemudian orang tu pun lalu kot tu hari tu. Benarlah firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan tunjukkannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki kepadanya dengan jalan yang tak disangka.
Allah akan membantunya dengan jalan yang tidak disangka olehnya. Bantuan Allah datang dari cara mana? Jangan kita fikirkan itu bukan ilmu kita. Yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segala yang baik itu, dan bukanlah mudah-mudahan, selalu saya sebut bukan mudah-mudahan, memang yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni memang baik itu semua dari Allah, tak ada mudah-mudahan. Yang baik itu semua daripada Allah taala, dan tak baik itu adalah daripada kelemahan dan kefakiran ilmu saya sendiri, kesilapan saya sendiri. Mohon maaf jika tersalah cakap, terlanjur bicara, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua sekaliannya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.